Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya Muhammad Hanis bin Ali dari Politeknik Kuching Sarawak ingin membentang kertas kajian bertajuk Kajian Penilaian Tahap Pembebasan Karbon dan Keselesaan Termal. Untuk isi kandungan, kita akan ada pengenalan, seterusnya nombor 2 penyataan masalah, ketiga objektif kajian, keempat skop kajian, kelima metodologi, keenam hasil kajian, ketujuh analisis, dan yang ke-8 kesimpulan dan cadangan. Untuk pengenalan, penilaian tahap pembebasan karbon dan keselesaan termal adalah satu kajian untuk mengenal pasti keselesaan yang dihadapi oleh pengguna dalam sesebuah bangunan. Penilaian tahap pembebasan karbon dan keselesaan termal diuji dengan dua cara, iaitu mengukur nilai karbon serta mengukur tahap keselesaan termal dalam sesebuah bangunan yang dipilih. Kajian ini adalah salah satu langkah yang baik untuk meningkatkan dan memampankan lagi usaha Politeknik Kuching Sarawak ke arah fully green. Untuk penyataan masalah, peningkatan suhu boleh menyebabkan ketidakselesaan bagi penghuni dalam sesebuah bangunan dan juga boleh menjejaskan kesihatan. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan kepekatan gas rumah hijau, terutamanya karbon dioksida. Berikut adalah artikel yang berkaitan, iaitu suhu melampau sehingga menjejaskan kesihatan. Artikel dari Berita Harian Profesor Madya Hairi Ibrahim pada 2 April 2019. Kedua, artikel dari Malaysia Kini Farhan Kamaruzaman pada 9 Julai 2020, iaitu keperluan mengurangkan pelepasan karbon. Yang ketiga, artikel Berita Harian juga dari Nazul, iaitu pemanasan global kini pada tahap kritikal pada 24 Januari 2017. Dan artikel seterusnya, panas melampau dan tidak selesa dari Berita Harian pada 25 Julai 2022 oleh Dahlia Zulkifli. Seterusnya adalah objektif. 3 objektif yang diukur pada kajian ini. Yang pertama adalah mengukur tahap pembebasan karbon dengan menggunakan alat pengesan gas, iaitu CO2 meter. Kedua, mengukur tahap keselesaan termal di dalam bangunan dengan menggunakan anemometer. Dan yang ketiga, menganalisis tahap pembebasan karbon dan keselesaan termal di dalam bangunan menggunakan pengudaraan semula jadi merujuk sepenuhnya kepada piawaian ASHRAE. Skop kajian. Pertama adalah lokasi kajian, Kafeteria Politeknik Kuching Sarawak. Kedua, Taska Politeknik Kuching Sarawak. Dan yang ketiga, Bengkel Automotif Politeknik Kuching Sarawak. Piawaian yang digunakan adalah ASHRAE 55, iaitu Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Alat pengukur yang digunakan ada dua, iaitu yang pertama anemometer bagi mengukur kecepatan angin, gas dan tekanan udara. Yang kedua adalah pengesan gas karbon bagi mengukur kepekatan gas karbon, TVOC, kelembapan serta suhu ruangan. Masa kajian adalah selama sebulan daripada bulan Mac sehingga April. Tempoh kajian adalah selama 4 jam, iaitu dari 9 pagi sehingga 1 petang. Seterusnya adalah metodologi. Metodologi pertama sekali, pengumpulan maklumat berkaitan kajian dilaksanakan melalui metod pembacaan. Seterusnya ialah mengenal pasti kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data yang bersesuaian melalui sumber rujukan. Data yang diperoleh mestilah diteliti serta dikaji mengikut standard yang dipilih serta melihat persepsi keadaan bangunan setelah dapatan data diperoleh dan cadangan tahap peningkatan bangunan hijau. Seterusnya, kaedah pengumpulan data dengan melaksanakan jadual serta grid kawasan bagi pengambilan data. Dan yang ketiga, kaedah analisis data adalah untuk menentukan dengan tepat mengenai hasil dapatan kajian, iaitu pengiraan hasil karbon dioksida dalam setahun dikira bagi mengenal pasti
sama ada pelepasan karbon melebihi atau tidak daripada jumlah yang sepatutnya, serta memplot pada graf mengikut perolehan data untuk mengenal pasti tahap keselesaan penghuni dalam sesebuah bangunan. Hasil kajian, data pada jam 12 tengah hari sehingga jam 1 petang telah dipilih untuk dianalisis kerana ia adalah waktu puncak di mana penghuni sedang berehat di dalam bangunan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bangunan berada dalam keadaan yang tidak selesa dengan suhu yang terlalu panas. Pelajar dan staf juga terdedah kepada gas karbon dioksida yang berlebihan dari yang dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah analisis data. Bagi kafeteria, suhu adalah 31 darjah Celsius, hal laju 0.1, kelembapan 76% dan karbon dioksida 688 ppm. Taska adalah 28.7 darjah Celsius, hal laju 0.22 meter per second, kelembapan 77% dan karbon dioksida 499 ppm. Yang ketiga, bengkel automotif, suhu 28 darjah Celsius, hal laju 0.2 meter per second, kelembapan 71% dan karbon dioksida 473 ppm. Data-data ini telah diplot di dalam graf di mana hal laju dan temperature. Seperti dapat dilihat di dalam graf, kawasan yang diplot adalah pada kawasan yang merah iaitu kawasan terlalu panas. Seterusnya adalah analisis data dari segi barang-barang yang digunakan di kawasan tersebut iaitu lampu pendek floor, mesin pencetak, komputer, penghawa dingin dan hidrolik. Barang-barang ini dikira berapa unit dan didarab dengan jumlah kilowatt dan jam dan dikalikan dengan hari dan tahun untuk mendapatkan jumlah per tahun. Setelah itu, jumlah per tahun ini akan digunakan di dalam formula untuk mencari pembebasan karbon dioksida dalam tempoh setahun. Jumlah yang dikira adalah 15.02 tan setahun. Berikut adalah kesimpulan dan cadangan. Ketiga-tiga objektif yang telah dikemukakan pada awal kajian ini telah dapat tercapai. Pihak terlibat melaksanakan tindakan untuk meningkatkan keselesaan pada setiap lokasi. Berikut beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan keselesaan termal, iaitu yang pertama, menambahkan kipas dinding. Kedua, mengurangkan penggunaan barang elektrik. Ketiga, menanam lebih banyak pokok tanaman di sekeliling bangunan. Dan yang keempat, menukarkan cat kepada yang lebih cerah. Sekian, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.